Baik, demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan dengan kuasa menggubal undang-undang dan struktur kerajaan ditentukan oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi, undang-undang digubal sama ada oleh rakyat atau wakil yang dipilih oleh rakyat. Sebuah negara atau kerajaan yang mengamalkan sistem demokrasi dipanggil negara atau kerajaan demokrasi. Demokrasi merupakan satu sistem pemerintahan di mana semua orang di dalam sebuah negara atau tata negara yang terlibat dalam membuat keputusan tentang perkara-perkara yang lazimnya dengan undi untuk memilih wakil-wakil bagi sebuah parlimen atau perhimpunan serupa. Athens ialah ibu kota serta bandaraya terbesar negara Yunani dan tempat asal demokrasi. Kota yang dinamai sempena nama Dewi Athena berdasarkan mitologi ini ialah salah sebuah bandaraya yang tertua di dunia dengan sejarah tercatat sekurang-kurangnya 3,000 tahun. Pada hari ini, ibu kota ini merupakan sebuah metropolis kosmopolitan yang sibuk dengan jumlah penduduk bandar sebanyak 3.1 juta orang dan jumlah penduduk metropolitan sebanyak 3.7 juta. Kawasan metropolitan Athens merupakan pusat ekonomi, kewangan, perindustrian, kebudayaan dan politik di Yunani. Dengan cepatnya, bandar raya ini juga telah menjadi sebuah pusat perdagangan yang utama di dalam kesatuan Eropah. Keluasan kawasan bandar raya yang betul-betul adalah 39 km persegi, manakala aglomerasi bandar Athens ialah 412 km persegi. Baik, teori demokrasi Athena. Ada 3 institusi penting dalam zaman demokrasi Athens. Yang pertama, Ekklesia. Demokrasi Athena adalah demokrasi langsung yang terdiri dari 3 institusi penting. Yang pertama adalah Ekklesia atau Majlis. Badan pemerintahan berdaulat Athens, mana-mana ahli demo salah satu daripada 40,000 orang lelaki dewasa itu dialu-alukan untuk menghadiri mesyuarat Ekklesia yang diadakan 40 kali setahun di Auditorium Lereng Bukit di sebuah barat Akropolis yang disebut Ping. Hanya kira-kira 5,000 lelaki menghadiri setiap sesi perhimpunan yang selebihnya berkhidmat di tentera atau tentera laut atau bekerja untuk menyara keluarga mereka. Baik, yang kedua, Bowl. Institusi penting kedua adalah BOL atau Majlis 500. BOL itu adalah sekumpulan 500 lelaki, 50 dari setiap 10 suku Athena yang berkhidmat di majlis selama 1 tahun. Tidak seperti Ekklesia, BOL bertemu setiap hari dan melakukan sebahagian besar kerja tadbir urus. Ia mengawasi pekerja kerajaan dan mengendalikan hal-hal seperti kapal tentera laut dan kuda tentera. Ia berurusan dengan duta besar dan perwakilan dari negara kota lain. Fungsi utamanya adalah untuk menentukan perkara-perkara yang akan terjadi sebelum Ekklesia. Dengan cara ini, 500 anggota boleh menentukan bagaimana seluruh demokrasi akan berfungsi. Baik, yang seterusnya, Dikasteria. Institusi penting ketiga adalah gelanggang popular atau Dikastria. Setiap hari lebih daripada 500 juri dipilih secara banyak dari kumpulan lelaki yang berusia lebih dari 30 tahun. Dari semua institusi demokrasi, Aristoteles berpendapat bahawa Dikastria menyumbang paling banyak untuk kekuatan demokrasi kerana juri mempunyai kuasa yang hampir tidak terbatas. Tidak ada polis di Athena, jadi para demo itu sendiri yang membawa kes mahkamah, membela pendakwaan dan pembelaan dan menyampaikan keputusan dan hukuman dengan peraturan majoriti. Baik, struktur dan elemen. 3.1, perkembangan demokrasi tamadun Yunani. Bentuk pemerintahan dalam tamadun Yunani telah mengalami pelbagai perubahan daripada sistem pemerintahan monarki, oligarki, aristokrasi, diktator dan akhirnya demokrasi. Sebelum sistem demokrasi diperkenalkan, Athens yang mengamalkan sistem beraja. Dalam sistem ini, raja dibantu oleh sebuah badan yang dinamakan konsul. Raja berperanan sebagai ketua hakim, ketua tentera dan ketua agama. Apabila kuasa konsul menjadi semakin kuat, lahirnya sistem raja yang dipilih, tetapi kuasanya amat terhad.
Hal ini kerana pemerintah yang dikuasai oleh konsul yang terdiri daripada golongan kaya yang dinamakan oligarki, golongan aristokrat yang kuat dilahirkan daripada kalangan konsul tersebut. Golongan aristokrat memiliki kuasa yang besar dan pemerintahan ini dinamakan aritokrasi. Akibat rasa tidak puas hati terhadap pemerintahan berbentuk aritokrasi, muncul pula golongan yang menuntut hak dan keadaan ini telah menyebabkan berlakunya rampasan kuasa. Baik, kejatuhan kolonialisme dan imperialisme. Aspirasi kolonialisme dan impian imperialisme tersungkur selepas Perang Dunia Pertama. Oleh kerana peperangan besar telah berlaku, terbentuk peta dunia dilakarkan semula. Austria, Hungary, Jerman, Rusia dan Uthmaniyah tersungkur dan dibubarkan. Di sebalik timbunan abu kedaulatan mereka, wujud pula blok-blok baru yang bertelagah. Perang Dunia Kedua kemudian membahagikan dunia antara komunisme yang mengimpikan kawalan dan pengawasan dan kapitalisme yang menjulang kebebasan dan demokrasi. Pelaksanaan negara yang dipilih. 4.1 Sistem pemerintahan Athens. Negara kota Athens muncul antara tahun 800 hingga 500 SM. Athens mengamalkan pemerintahan demokrasi melalui assembly, council, magistrate dan juri. 4.11 Dewan Perhimpunan, assembly dan juri diwakili oleh semua warga negara lelaki dewasa Athens kecuali hamba. Setiap warga negara hanya berpeluang memegang salah satu tugas pentadbiran bagi tempoh masa 6 bulan hingga setahun. Dewan ini bersidang sebanyak 40 kali setahun dan 3 kali sebulan. Ahli-ahli dibenarkan untuk mengemukakan cadangan tentang dasar-dasar kerajaan. 4.12 Majlis. Tugas utama majlis ialah melaksanakan keputusan Dewan Perhimpunan. Majlis dianggotai 500 ahli yang tidak dilantik tetapi dipilih melalui undian dan 50 orang daripada 10 suku kaum. Tugas utama adalah menjalankan tugas harian kerajaan. Dalam majlis ini, pegawai terdiri daripada 10 orang jeneral yang berkuasa besar. 4.13 Magistrate dan juri. Magistrate dan juri dianggotai oleh pegawai kerajaan. Tugas mereka adalah melaksanakan dasar kerajaan yang diputuskan oleh majlis. Ahli magistrate dan juri terdiri daripada pembanci, pengutip cukai dan pendidik. Terdapat 10 orang jeneral yang dipilih daripada warga negara untuk tujuan menjaga keselamatan negara. Pegawai yang terbabit dalam kesalahan akan dibuang negeri selama 10 tahun dan orang yang bersalah diberikan hak untuk mempertahankan dirinya. Keputusan juri adalah muktamad. Isu-isu yang berkaitan. Athens merupakan salah satu daripada wilayah kuno di Yunani yang pertama sekali menerapkan sistem siasah yang menggunakan kaedah demokrasi dalam berkerajaan. Tatkala proses-proses permuafakatan berlangsung, dewan-dewan dan padang-padang keramaian akan dipenuhi dengan laki-laki yang giat memberi ucapan menggamit hati dan jiwa, namun kosong pada pemerhatian logik. Hal ini adalah kerana ahli-ahli falsafah di Athens masih belum merumuskan asas-asas prinsip logik serta kaedah penaklukan yang benar, dan ahli siasah mula mempelajari ilmu retorik daripada guru-guru sofis. Cabang ilmu ini mengajar tata cara untuk mempengaruhi pendapat orang ramai bukan dengan menggunakan akal namun perasaan serta penggunaan bahasa yang berapi-api. Kelemahan dan kekuatan. Kejatuhan demokrasi Athens juga mempunyai ironi yang boleh dikaitkan sehingga hari ini. Menurut Dr. Michael Scott dari Universiti Cambridge, kestabilan Athens ranap susulan sebuah kemelut ekonomi teruk iaitu apabila ahli-ahli politik menyalahgunakan perbendaharaan negara dalam masa menyertai peperangan-peperangan tidak produktif dan gagal menempuhi masalah imigrasi. Universiti Cambridge 2009. Kejayaan awal demokrasi Athens pun berdasarkan buku From Democrat to Kings telah memutihkan sejarah pahitnya penuh dengan darah angkara kepimpinan sistem oklorasi. Baik, seterusnya dasar-dasar New Freedom dan New Deal ialah cerminan demokrasi sosialis yang memerangi bencana-bencana daripada kemelesetan besar, Great Depression, campur tangan ekonomi
yang bertentangan dengan ajaran kapitalisme dan liberalisme menjadi kegiatan utama, disulam lagi dengan had-had ditetapkan demokrasi. Maka dengan sosialisme ini, zaman awal Perang Dingin mendapati peserta-peserta perang utama seperti Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet menikmati pertumbuhan ekonomi yang mampan. Baik, seterusnya sistem kebajikan yang dipupuk sejak abad ke-20 masih lagi dipraktikkan pada hari ini. Rantau Skandinavia berprestasi tinggi dalam jangka hayat rakyat, kebebasan pilihan hidup, kesamarataan ekonomi, kesihatan awam yang menjaminkan kualiti hidup melalui pertumbuhan KDNK stabil serta pembangunan manusia. Demokrasi juga memberikan manfaat besar supaya sebuah negara boleh merangkul kedudukan tinggi dalam kebebasan manusia seperti amalan media, buruh, ekonomi yang mendatangkan keamanan melalui pembasmian korupsi. Analisis. Liberalisme sedang mencengkam demokrasi untuk memperlihatkan dasar-dasar pasaran terbuka tanpa sebarang pengaruh sosialisme. Namun, itu sebenarnya bukanlah ideologi demokrasi utama kerana setiap negara mempunyai acuan tersendiri. Perjalanan demokrasi sebenarnya jauh daripada asal-usul terlalu lama. Malah sebelum pembentukan piagam demokrasi pertama di Athens, manusia sudah pun mengamalkan semangat konsensus dan mesyuarat. Pakar antropologi mendapati serpihan-serpihan demokrasi sudah pun wujud dalam kalangan manusia agraria terdahulu. Sebuah pakatan yang dijalinkan dengan darah daging dipegang erat melalui keputusan konsensus tanpa keperluan ketua. Bermakna demokrasi pada asasnya sudah menjadi sebahagian daripada naluri manusia yang menyukai kebebasan dan hak bersuara. Baik, cadangan penambahbaikan. Melihat kepada keadaan siasah seluruh dunia hari ini, semakin banyak kesenjangan siasah berlaku. Negara-negara yang dahulunya ditubuhkan atas nama keadilan dan demokrasi tergelincir dalam lurah kezaliman serta autokrasi. Menariknya, semua ini terjadi tanpa meninggalkan tata cara demokrasi sebuah autokrasi yang berpura-pura menjadi demokrasi. Kejadian yang sama dapat dilihat pada Jerman Nazi. Proses demokrasi menghalalkan kegilaan. Mereka menggunakan taktik-taktik yang sama, iaitu menyemai perbezaan dalam kalangan rakyat, menyuburkan ketakutan serta ancaman dan memperkuatkan kebencian antara rakyat yang dipecah-pecahkan. Melalui cara ini, rakyat akan tertipu. Dan ironinya, penipuan ini kelak akan menjadi kenyataan. Perpecahan di selang kebencian yang membara akhirnya membawa kepada penindasan dan keganasan. Lenyaplah kemanusiaan dan keadilan. Andai difahami dan dikaji secara terperinci, kita dapat menyimpulkan bahawa tiada pendidikan ilmu penaklukan atau falsafah yang mendalam dan menyeluruh kepada rakyat jelata. Kita akan terdedah kepada ancaman permainan retorik politikus berhati busuk. Kesimpulan, walaupun kerajaan telah menetapkan dana untuk anjuran pilihan raya, setiap ahli-ahli politik perlu menjana kewangan sendiri bagi tujuan berkempen. Seperti sewaan hotel sebagainya. Contoh, di sini timbul dua masalah utama, sama ada parti pemerintah menyalahgunakan perbendaharaan negara ataupun derma-derma bersyarat daripada para hartawan. Secara kebiasaannya, golongan berduit menderma untuk parti yang menjaminkan pelepasan cukai supaya mereka boleh meluaskan lagi simpanan mereka. Masalahnya hanya bermula di situ, kerana persaingan politik seringkali membahagikan rakyat dengan taktik pecah belah serta konflik am. Sangatlah susah untuk sebuah negara mencapai penyatuan nasional pada ambang pilihan raya, yang mana kegagalan tidak mustahil menyebabkan demonstrasi besar-besaran. Kadang-kala kegagalan itu bukanlah berpunca daripada kemapanan sebuah kerajaan pun, kerana kekeliruan pengundi yang tidak berupaya membuatkan keputusan betul berdasarkan dasar menyebabkan demokrasi gagal berfungsi dengan baik.